Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2. Pada hari ini kita akan mempelajari bab baru iaitu bab 13, meteoroid, asteroid dan juga komet. Terlebih dahulu, para pelajar boleh merujuk kepada buku teks Sains Tingkatan 2 masing-masing pada halaman 270. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, baik. Okey, jadi pada pembelajaran yang lepas, dalam bab 11 dan juga bab 12, kita telah pun mempelajari tentang galaksi, bintang, planet dan juga sedikit sebanyak tentang bulan. Jadi pada kali ini, kita akan mempelajari dan mengetahui bahawa selain daripada galaksi, bintang, planet dan bulan ni, terdapat juga jasad lain di dalam sistem suria kita, iaitu meteoroid, asteroid dan juga komet. Okey, jadi terlebih dahulu kita akan berkenal-kenalan dengan meteoroid. Apakah itu meteoroid? Meteoroid merupakan serpihan batu dan logam kecil yang terapung dan bergerak bebas di angkasa. Okey, mari kita tengok ciri-ciri lain bagi asteroid pada halaman 271. Okey, di antara ciri-ciri meteoroid ialah ia memiliki saiz yang berbeza-beza iaitu di antara 10 mikrometer sehingga 1 meter. Kalau nak senang faham, meteoroid ni ada saiz yang kecil sebesar sebutir pasir. Okey, dan meteoroid ni dia terbina daripada batuan dan logam seperti besi dan nikel. Dan meteoroid ni sebenarnya dia berasal daripada serpihan asteroid dan juga komet. Okey, suhu meteoroid di angkasa lepas adalah dalam lingkungan 0 darjah Celsius dan kelajuan pergerakan meteoroid ini adalah berbeza-beza. Okey, meteoroid yang paling laju pergerakannya yang pernah dicatatkan adalah pada kelajuan 42 km per saat. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah itu asteroid. Okey, asteroid ini merupakan batuan besar ataupun logam yang besar yang beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri. Okey, mari kita tengok ciri-ciri lain bagi asteroid. Okey, di mana asteroid ni saiznya bermula dari 1 meter sehinggalah 1000 kilometer. Okey, dan asteroid ni terbina daripada batuan dan logam seperti besi dan nikel. Suhu permukaan pada asteroid ni adalah sejuk. Sangat sejuk di mana boleh mencapai sehingga negatif 73 darjah Celsius. Kelajuan purata sesebuah asteroid mengelilingi matahari adalah pada 25 km per saat. Dan di mana kita boleh jumpa asteroid ni? Okey, asteroid ni dia membentuk satu jalur asteroid yang terletak di antara orbit planet Marikh dan juga planet Mushtari. Okey, kita boleh rujuk pada gambar foto 13.1 ini untuk nampak dengan lebih jelas. Okey, kita dah belajar planet Marikh ni adalah planet yang keempat. Okey, dan planet Mushtari ni adalah planet yang kelima. Okey, dan jalur asteroid ni dia ada kat sini, iaitu di antara planet Marikh dan juga planet Mushtari. So, kita akan dapat jumpalah. Okey, asteroid-asteroid ni bergerak mengelilingi matahari dalam jaluran asteroid ini. Maksudnya asteroid ini dia juga memiliki orbit dia yang tersendiri sama macam planet. Okey, jelas? Kemudian asteroid yang besar terdiri daripada asteroid seperti Ceres, Pallas, Juno dan Vesta yang mempunyai diameter daripada beberapa kilometer hinggalah 1000 kilometer. Kadang-kadang asteroid ini juga dipanggil sebagai planet kecil. Jasad lain yang turut ada dalam sistem suria kita ialah komet, di mana komet ni merupakan jasad kecil yang terdiri daripada campuran ais, gas dan debu beku yang bergerak mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri. Jadi kita faham dekat sini, meteoroid tadi dia bergerak dan terapung bebas di angkasa, manakala asteroid dan komet ni dia bergerak mengelilingi matahari pada orbitnya sendiri. Okey, mari kita lihat ciri-ciri komet dengan lebih lanjut. Okey, baik. Jadi komet ni sebenarnya terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu kepala dan juga ekor.
Dan panjang ekor komet ni boleh mencapai sehingga 150 juta kilometer. Manakala saiz kepala komet boleh mencapai sehingga 250,000 kilometer. Dan komet ni sebenarnya terdiri daripada gas dan air yang membeku menjadi ais berserta dengan sedikit debu dan juga batuan. Komet beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri yang berbentuk elips. Okey. Dan komet ni dia boleh bergerak dengan purata julat kelajuan 10 km per saat sehingga 70 km per saat. Okey, sangat laju. Okey, mari kita tengok info sains kat sebelah ni. Dikatakan pelanggaran pertama komet dengan jasad sistem suria telah pun berlaku pada tahun 1994, iaitu komet yang bernama Shoemaker-Levy 9 dengan planet Mushtari. Di antara komet yang agak terkenal di kalangan ahli astronomi ialah komet Halley. Di mana komet Halley ini pernah dilihat melintasi bumi pada tahun 1986 dan dijangka akan melintasi bumi sekali lagi pada tahun 2061. Okey, baik. Di sini ada satu pertanyaan. Dapatkah kamu membezakan di antara meteoroid, asteroid dan juga komet? Sebenarnya kalau kita nak membezakan di antara meteoroid, asteroid dan juga komet, kita boleh bezakan ketiga-tiga jasad ini dari segi saiz mereka, struktur binaan dan juga bentuk mereka. Okey, jelas? Okey, kemudian sekarang kita masuk kepada pergerakan meteoroid, asteroid dan juga komet. Di mana daripada perbincangan kita sebentar tadi, kita telah pun tahu bahawa asteroid dan komet ni dia bergerak melalui orbitnya sendiri mengelilingi matahari. Manakala meteoroid pula dia bergerak secara bebas di angkasa. Serta dia senang dipengaruhi oleh daya tarikan graviti planet, bulan dan juga objek lain yang berada di sekelilingnya. Kenapa meteoroid ni mudah sangat terpengaruh dengan tarikan graviti planet, bulan ataupun objek lain di sekeliling dia? Ini kerana saiz dan jisim meteoroid tu yang lebih kecil, menyebabkan dia lebih mudah dipengaruhi oleh daya tarikan graviti yang kecil. Okey, jadi sekarang ni bagaimana pula dengan pergerakan ketiga-tiga jasad ini tadi? Adakah pergerakan meteoroid, asteroid dan komet ni boleh memberi kesan kepada bumi kita? Okay, mari kita lihat dan bincangkan bersama-sama. Okay, pelajar boleh merujuk kepada halaman 272 untuk kita sama-sama mempelajari tentang pergerakan meteoroid. Okey, baik. Tadi kita dah tahu bahawa meteoroid ni merupakan serpihan batu dan logam kecil yang terapung di ruang angkasa dan bergerak secara bebas. Okey, akan tetapi apabila meteoroid ni tadi dia menghampiri ruang atmosfera bumi dan dia memasuki atmosfera bumi, maka meteoroid ini tadi kita kenali sebagai meteor. Okey, jadi jelas kat sini kita kena faham meteoroid apabila dia memasuki ruang atmosfera bumi, kita kenali ia sebagai meteor. Di mana apabila meteor ni tadi dia bergeser dengan molekul-molekul udara yang ada di dalam atmosfera bumi, menyebabkan meteor tu tadi menghasilkan haba sehingga menyebabkan meteor tu tadi terbakar dan terhasillah satu coretan cahaya yang kita nampak di langit yang kita sering panggil sebagai tahi bintang ataupun shooting star dalam bahasa Inggeris. Dan kadang-kadang pada satu-satu masa tu kita dapat tengok ada banyak meteor yang kita kenali juga sebagai pancuran meteor, di mana pancuran meteor ni dia berlaku apabila meteor memasuki bumi dengan banyak pada satu-satu masa. Okey, dan kebiasaannya meteor ni tadi dia akan habis terbakar di atmosfera, di langit sebelum dia sempat sampai ke bumi. Akan tetapi ada ketikanya ada juga meteor tu yang dia sempat sampai ke bumi dan dia menghentam daratan, di mana meteor ni tadi kita panggil dia sebagai meteorit ataupun dalam bahasa Inggeris meteorite. Okey, di mana kawasan yang dihentam oleh meteorit itu tadi akan membentuk kawah. Okey, kawah akan terbentuk di kawasan yang dihentam oleh meteorit. So kat sini kita kena ingat ada tiga istilah yang hampir serupa dan sering buat pelajar keliru, iaitu pertama ialah meteoroid. Ingat, meteoroid adalah serpihan batu dan logam yang kecil yang terapung dan bergerak bebas di angkasa.
Apabila ia mula memasuki atmosfera bumi, maka meteorit itu tadi kita panggil sebagai meteor. Okey, dan sekiranya meteor itu tadi berjaya menghentam bumi dan membentuk kawah, kita kenali sebagai meteorit. Kalau nak senang faham lagi, meteorit berakhir dengan huruf T kan? T itu tanah. Okey, dia dah hentam tanah, so nama dia ialah meteorit. Okey, jelas? So, kita tengok kat sini macam mana rupa bentuk kawah yang terhasil. Jadi, ini ialah rupa bentuk kawah meteorit yang terhasil di Arizona, Amerika Syarikat. Dikatakan kawah besar ni terbentuk akibat hentaman meteorit kira-kira 50,000 tahun dahulu. Dan besar tak besarnya kawah yang terbentuk ni, diameternya ialah 1.2 kilometer. Besar kan? Untuk pergerakan asteroid dan pergerakan komet, kita akan sambung pada pembelajaran yang berikutnya. Jadi untuk setakat ini, cikgu nak para pelajar mesti dah tahu dan kenal 3 jasad yang turut sama berada dalam sistem suria kita, iaitu meteoroid, asteroid dan juga komet. Okay? Selamat mula kaji, selamat belajar dan sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.